Okay, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, hari ini kita dapat lagi bersambung kelas kita. Dan insya-Allah hari ini kita akan belajar pelajaran ke-21 iaitu wuduk dan syarat kesempurnaannya. Pertama sekali kita tengok apakah maksud hukum dan dalil wuduk. Tahu kan wuduk ni? Kalau kita nak tahu wuduk ni apa dia? Wuduk ni senang cerita, dia dalam bahasa Arab sebenarnya, tetapi senang nak faham wuduk ni adalah ambil sembahyang tu. Kita dah ambil sembahyang setiap hari kan, sembahyang zuhur, sembahyang asar. Sebelum nak sembahyang kita ambil sembahyang kan. Itulah wuduk. Jadi kita kenali wuduk ini. Okey, maksud wuduk. Maksud wuduk dari sudut bahasa. Okey, bermaksud bersih, elok dan berseri. Okey, dari sudut istilah pula bermaksud membasuh anggota tertentu beserta niat. Okey, basuh anggota dengan niat. Okey, itu dari sudut istilah. Okey, hukum wuduk. Hukum wuduk ni wajib. Bila dia jadi wajib? Waktu mana? Ketika menunaikan solat dan tawaf. Okey, sebelum kita nak semayang, solat ni adalah semayang. Nak semayang tersebut, nak tawaf, kita mesti kena ada wuduk. Kedua waktu mana? Ketiga memegang atau membawa mushaf Al-Quran. Nak pegang Quran, kena ada wuduk. Ini hukumnya wajib. Okey, sunat. Ada jatuh hukum sunat kalau berwuduk ni. Bila wuduk ni jatuh hukum sunat? Yang pertama, ketika berhadas kecil. Tiba-tiba duduk sahaja tak ada apa-apa. Okey, kita berhadas kecil. Cara nak menyuci hadas kecil hanyalah dengan berwuduk. Duduk saja, alamak batal sembahyang, pergi ambil sembahyang. Okey, itu sunat. Okey. Kedua, ketiga membaca Al-Quran. Tengah-tengah nak baca Al-Quran, hampir hafal baca Quran, sunat kita berwuduk. Okey. Ketiga, melaungkan azan dan iqamah. Okey, waktu kita nak mula azan tu ni kita kalau boleh ada wuduk. Itu hukum sunat. Okey, kita tengok apa ustaz yang cakap ni. Okey. Anas, sila baca kat dalil wajib berwuduk daripada Al-Quran. Okey, ni Anas. Nama dia Anas. Okey, dia baca. Kita tengok. Kita pun ucapkan tolong baca. Okey, dalil wajib berwuduk daripada Al-Quran ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Okey, ni titik-titik ni maksudnya ayat ni panjang. Okey, dia ada lagi ya. Dia bukan berhenti dekat ni, ada lagi sebenarnya sambungan dia. Okey, tapi kat sini dia boleh berhenti dah. Okey, dah sampai maksud. Kita tengok apa maksud dia ni. Wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak menunaikan solat, maka basuhlah muka. Basuh muka dan tanganmu hingga ke siku. Tangan hingga ke ni siku. Okey, ke siku. Okey, serta sapulah kepalamu. Ni sapukan kepala dan basuhlah kaki hingga kedua-dua buku lali. Ini terdapat dalam Al-Quran. Ini bukti bahawasanya wuduk tersebut kita memang kena buat, kita wajib buat. Waktu mana? Waktu nak sembahyang dia kata sini. Okey. Seterusnya, jom kita tengok cara-cara nak berwuduk ni. Start pasti semua pernah sembahyang. Semua pernah sembahyang. Kalau tak pernah sembahyang, sembahyanglah sekarang. Okey. Masuk waktu sembahyang. Okey. Selagi kita hidup dekat dunia ni, pertama sekali wajib atas kita menunaikan ibadah. Sebab dalam kubur dia tanya first kali apa dia? Selepas dia tanya habis siapa Tuhan kamu apa semua, dia akan tanya kita berkaitan dengan sembahyang. Solat fardu, solat yang wajib dulu dia tanya. Okey, jadi penting sembahyang ni. Sebelum dia tanya apa? Okey, kita tengok macam mana kita bila kita nak sembahyang, maksudnya kita kena ambil wuduk. Macam tadi ada hukumnya wajib. Okey, kita tengok macam mana nak ambil sembahyang ni, ambil wuduk ni. Okey, pertama sekali membaca basmalah. Basmalah ni bermaksud Bismillahirrahmanirrahim. Itu maksudnya basmalah. Okey. Kedua, membasuh dua tangan hingga pergelangan tangan. Okey, ni tangan kita, ini pergelangan tangan kita. Okey, kita basuh dulu.
Basuh bagi cuci-cuci bersih-bersih. Okey, sebab tangan kita ni pegang macam-macam kan. Okey, tu kita kena basih dulu. Okey, ketiga, berkumur-kumur. Okey. Okey, kumur-kumur ni biasalah kamu semua tahu kumur dengan air kan. Okey, buang dulu apa kotoran lepas makan ke apa ke dalam mulut tu. Itu maksud kumur, bersihkan mulut dulu. Okey. Lepas berkumur ni, okey. Lepas tu tengok. Basuh. Okey, memasukkan air dan menyedutnya ke dalam hidung ataupun istinsyaq. Maksudnya kat sini, okey, ini sunat ya, sunat saja, tapi kalau nak buat lagi bagus. Okey, ambil air, masuk dalam hidung, buang balik. Okey, basuh hidung. Okey, siapa yang selalu mengamalkan basuh hidung ni, okey, dalam wuduk, insya-Allah saya yakin dia siapa yang selalu kena sesema, dia sangat-sangat susah sesema. Sakit. Okey, banyak kalau kita bernafas ni kan banyak kan apa kuman-kuman kat keliling ni kan. Jadi kita basuh hidung. Okey. Boleh? Istinsyaq. Okey. Lepas tu okey. Mengeluarkan air dari hidung. Istinsyaq. Okey, masuk air ke dalam hidung disebut sebagai istinsyaq. Okey. Sedut. Okey, kalau siapa yang dapat tu sedut ke dalam tu. Lepas tu buang balik disebut istinsyaq. Buang balik air. Okey, buang sebelah kiri ya. Jangan buang belah kanan, jangan buang ni ya. Nak buang sebelah kiri. Sedut. Buang sebelah kiri. Okey. Sedut disebut sebagai istinsyaq. Buang disebut sebagai istinsyaq. Ni kena ingat. Okey ya. Okey. Lepas tu okey, niat berwuduk. Ni borak sebenarnya, dah borak start berwuduk sebenarnya. Yang awal-awal ni yang warna kuning, nampak dalam buku teks warna kuning dia kata apa? Ini sunat wuduk. Ini dia hanya sekadar sunat saja. Kalau tak buat pun wuduk kita masih sah kalau kita buat yang wajib. Okey, kita buat rukun wuduk. Okey, kita kena fokus rukun ni sebenarnya. Sebab tu ada di antara kita, ada kamu yang tak pernah, ada ke wuduk ambil wuduk Siapa yang tak pernah kan? Ya, ada. Okey, siapa yang buat, itu sunat. Sangat-sangat bagus. Okey, selalunya kita buat basuh tangan, berkumur. Hidung ni jarang buat kan? Okey, cubalah dekat rumah. Okey, ambil sunat. Di sana sebelum niat ni pun, sebelum kita ambil wuduk ni, okey, ada juga kalau kita tengok sebelum saya dah masuk berkaitan niat ni, ada juga kat sini kayu siwak yang berasal daripada pokok arak ialah sejenis alat yang paling baik digunakan untuk bersugi. Bersugi ni maksudnya bergigi. Okey, kita basuh. Kalau selalunya dekat rumah kita bergigi pakai ubat gigi, betul. Okey, tapi sunatnya kita pakai kayu siwak ni, contohnya kayu siwak. Ambil kayu siwak ni, dia nanti dia tonyah, dia bersihkan gigi. Okey, ini semua adalah perkara-perkara sunat. Okey, sebelum kita ambil wuduk. Okey. Kita tengok sebelum saya masuk wuduk lagi kita tengok alang-alang ni, teruskan amalan sunat sebelum dan ketika berwuduk. Okey, menggosok gigi sebelum berwuduk dan yang terbaik menggunakan kayu sugi. Kayu sugi saya cakap tadi ni. Kedua, membasuh dan menyapu anggota wuduk 3 kali. Setiap kali kita nak buat ni kena buat sebanyak 3 kali. Itu sunat. Okey, sebab 3 kali dia meyakinkan dia terlebih lagi bersih. Yang ketiga, membasuh anggota wuduk. Okey, gosok. Tak kita kat mana kita selalu kaya, kena gosok. Okey? Boleh faham kan? Okey. Boleh kan? Okey, sekarang kita nak masuk perkara yang wajib berwuduk. Kita campur. Tadi kita dah, sebelum ambil wuduk basuh muka, kita baca bismillah, kita basuh tangan, kita berkumur, cuci mulut, kumur, okey, bergigi ataupun bersiwak ini, okey. Lepas tu kita basuh hidung, okey, sedut air disebut sebagai istinsyaq. Lepas tu buang air tu semula disebut sebagai istinsyaq. Okey, lepas tu barulah kita niat. Niat ni rukun, wajib. Okey, niat berwuduk ketika membasuh muka. Sebelum basuh muka tu niat. Macam mana niat dia? Masa berniat ketika air terkena sebahagian muka. Okey, dia kena air muka, baru niat. Niat wuduk, apa dia? Okey, iaitu mengingati tujuan sesuatu perbuatan ketika mula dilakukan. Okey, kita banyak dalam hati. Taklah sebut nama mula pun tak apa. Tak ada masalah. Bila sebut selalunya sampai ke hati. Okey, sebut dia macam mana? Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Itu poinnya. Okey.
Itu dah niat. Aku nak berwuduk kerana Allah. Itu dah niat. Okey? Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Disunatkan membaca lafaz niat sebelum air terkena sebahagian muka. Okey, niat sebelum nak ambil air tersebut baru kita niat. Okey, itu rukun lah. Bila rukun wajib. Lepas tu baru sapu muka ataupun saya suka lebih sebut sebagai wajah. Okey, wajah ni maksudnya apa nampak dekat muka kita yang kat depan ni. Kalau kamu tengok kat sini kan, ini adalah muka ataupun sebut sebagai wajah. Okey, ni line dia. Ini line dia. Okey, sampai kat sini. Okey, ini line wajah yang nampak ke depan, ini semua line wajah. Kita kena sapu keseluruhan. Kalau tak kena sebahagian maka tak sah. Okey, boleh faham kan? Okey, seterusnya. Okey, boleh sapu muka. Dia kata tadi sunat 3 kali. Okey, sapu muka 3 kali. Okey, seterusnya. Okey, saya tengok kat bawah ni. Lepas disambung ya. Lepas basuh muka 3 kali, membasuh 2 tangan hingga ke siku. Tangan daripada hujung jari sehingga ke ni siku. Nampak tak kalau kat tangan kita ni ada line kat sini. Ini pergelangan dia. Ke siku yang tempat yang muncul ni. Ini siku. Kalau kita basuh ke air daripada hujung ni sampai line ni, dan kalau boleh lebihkan sikit sebab ia lebih meyakinkan wuduk ni. Kalau kurang tak sah wuduk kita. Selamatnya lebih. Okey, bagi lebih sikit. Jangan ambil terlebih, ambil ketiak lah ya. Okey, lebih setakat ni pun cukup. Okey, boleh kan? Okey. Dan sunatnya, okey, kalau tangan kita bermula sebelah kanan. Okey, lepas kanan, kiri. Semua anggota kalau kita bermula sebelah kanan, lepas tu sebelah kiri. Okey, boleh kan? Okey, sapu tangan kanan dan juga tangan sama saja. Okey. Habis tangan, menyapu kepala. Ingat, tangan ini rukun. Nampak dia warna hijau. Jadi rukun tadi niat kan? Niat kan sapu muka, betul? Okey. Kedua, ketiga tangan. Okey. Okey, ni yang keempat menyapu kepala. Okey, menyapu kepala sikit je. Okey, sikit saja. Okey, sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Paling kurang. Ustaz, saya botak, tak ada rambut macam mana? Tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Dia mesti ada bulu roma sikit kan. Okey, letak je sapu air dekat kepala ni. Okey? Sikit saja. Jangan, boleh tak kalau saya nak ambil air butuh sapu semua ni? Boleh, tapi tak digalakkan lah sebab kita ambil wuduk ke tempat awam. Kalau kat rumah kita tak apalah nak basuh kan, tak nak masalah. Okey? Okey, seterusnya. Itu wajib lah. Menyapu kedua-dua telinga. Ni telinga. Okey, telinga. Nak sapu secara serentak boleh. Nak sapu sebelah kanan dulu, kiri dulu pun tak ada masalah. Tengok dia kuning. Kalau kuning ni dia hanya perkara sunat. Seterusnya membasuh kaki hingga ke buku lali. Nampak dia warna hijau, bermaksud dia wajib kita kena buat, dia rukun. Okey. Tengok kaki, kat sini Ustaz tak ada nak tunjuk. Okey. Kaki kita, dekat kaki kita ni dia ada buku lali yang seketul muncul dekat kaki kita kat sini. Itu disebut sebagai buku lali. Kita kalau nak basuh kaki, pastikan aras dia paling atas tu. Kalau boleh lebihkan sikit, jangan terlalu cukup-cukup. Okey, takut nanti kalau cukup-cukup tiba-tiba ada tak kena, tak sah wuduk kita. Nak yakin, lepaskan sedikit daripada buku lali. Okey, gosok sikit-sikit. Okey, seterusnya, okey, tertib. Tertib ni, tertib iaitu mengikut urutan. Ikut urutan. Jangan wuduk, basuh kaki dulu, baru tu basuh tangan, lepas tu niat. Tu tak kena. Okey. Last kali membaca doa. Baca doa ni sunat. Okey. Boleh kan? Okey. Okey, kita tengok kat sini. Okey. Melebihkan kawasan basuhan muka. Okey, ini sambungan daripada buku teks sebelah ni. Okey. Okey, amalan sunat. Amalan sunat ketika berwuduk. Okey, tadi muka surat sebelah tu kan. Okey. Okey, melihat tak. Melebihkan kawasan basuhan muka, tangan dan kaki. Secara langsung saya dah sebutkan tadi lah. Okey, menyelat janggut dan jambang. Okey, ni bagi lelaki. Okey. Dia ada janggut ni, janggut. Okey, menyelat. Menyelat ni maksudnya sabunnya ni. Okey.
Okey, dan jambang kalau tebal kat sini, dia kena selat macam ni. Bagi air masuk. Okey, kalau air tak masuk tak kena. Kalau tak kena, tak sahlah wuduk kita nanti. Okey, bagi yang tebal yang kalau nipis-nipis macam saya ni tak ada masalah, tak sikit okeylah. Okey. Mendahulukan anggota kanan daripada anggota kiri. Okey, tadi pun saya dah sebut dah. Okey, menyelat jari, tangan dan kaki. Ini nyelat ni kaki tangan kita ada jari-jari ya, selat. Okey. Celah-celah ni. Okey, dan menyapu seluruh kepala. Nak sapu seluruhnya itu sunat. Okey kan? Tak ada masalah. Okey. Okey, ini doa selepas wuduk. Okey, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas solihin. Yang bermaksud, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Okey, hamba dan pesuruhnya. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku dalam kalangan orang yang suka bertaubat. Jadikanlah aku orang yang menyucikan diri dan jadikanlah aku dalam kalangan orang yang soleh. Dahsyat doa kita. Kita dok baca doa wuduk tapi tak tahu maksud dia. Inilah maksud doa wuduk tersebut. Okey, moga-moga Allah terima doa kita, termasuk golongan orang yang soleh. Okey, ni ada kunci ilmu sikit kat sini kita baca. Rasulullah SAW mengambil wuduk dengan satu cupak. Satu cupak itu amud air bersamaan dengan 565 mililiter. Mililiter, bukan liter, mililiter sikit. Maksudnya dalam satu Rasulullah dia ambil wuduk dengan kuantiti air sikit tapi cukup. Bermaksud kita ambil wuduk ni tak semestinya nak tuang air, buka air pek besar-besar, ambil wuduk. Itu dah boleh membazir. Okey, bila membazir, membazir ada amalan syaitan. Bermaksud kalau Rasulullah boleh ambil yang sedikit, maksudnya kita boleh ambil secukupnya. Okey, syaratnya menyapukan air ke kulit. Okey kan? Boleh kan? Bagi semua merata-rata ni kena. Okey, anggota-anggota wuduk. Okey. Okey, seterusnya kita tengok perkara makruh ketika berwuduk. Okey. Apa perkara makruh ni? Makruh ni maksudnya tak membatalkan wuduk, tapi dia makruh saja. Kalau boleh kita tinggalkan. Itu maksudnya makruh. Okey. Pertama, menggunakan air secara berlebih-lebihan. Macam tadi kata banyak kan. Rasulullah kata tadi guna air sikit je. Okey, jangan guna banyak-banyak. Kedua, membasuh atau menyapu atau melebihi 3 kali. Sapu muka sampai 10 kali. Tu jadi membazir, tak boleh. Okey. Membazir. Ketiga, berkumur-kumur dan beristinsyak secara berlebih-lebihan. Keempat, mendahulukan anggota kiri ketika membasuh tangan dan kaki. Okey, kita mula dari kiri dulu. Basuh tangan kiri baru kanan. Tu maksudnya. Okey. Menampar air ke muka ketika membasuh muka. Apa maksud menampar air ni? Tak ada air, dekat muka macam tu. Mengecek kawan-kawan. Okey. Ataupun orang yang ambil wuduk kat sebelah ni. Mengganggu orang. Okey. Itu maksudnya menampar air. Itu pun tak boleh. Okey. Mengelap anggota wuduk selepas berwuduk. Lepas ambil wuduk, jangan saya ambil kain ni. Lap. Okey. Sebenarnya, tak boleh, jangan. Batal tak wuduk pun yang kita buat tadi? Tak batal. Cuma makruh. Okey. Perkara yang membatalkan wuduk. Ini baru batal wuduk. Kita tengok apa yang menyebabkan wuduk kita ni terbatal. Cek balik nanti ya. Bila kita ambil wuduk, kita tengok balik benda ni. Yang pertama, keluar sesuatu daripada kubur atau dubur. Atau kubur apa? Kubur atau dubur. Kuburnya yang kat depan. Tempat kamu kencing apa? Itu kubur. Dubur ni dekat belakang. Okey, yang keluar najis tu. Okey. Jadi dia kata bila sebut keluar sesuatu. Sesuatu ni tak kisahlah benda tu fizikal ke, tak nampak ke. Ia batal. Okey, kalau fizikal tu senanglah kita boleh nampak. Betul tak? Okey, kita nampak kita terberak ke, terkencing ke, kita najis tu kan. Maka secara langsung batal. Yang tak nampak ni apa dia? Keluar angin. Tak kira keluar angin kat depan ke, kat belakang ke. Kalau kita yakin, maka wuduk kita terbatal. Ustaz, saya keluar kubur, keluar kayu. Batal tak batal? Tak keluar najis, keluar kayu. Batal tak? Batal. Sebab apa batal? Sebab dia kata keluar sesuatu. Dia tak mengkhususkan kepada keluar najis. Okey ya? Okey. Tak kisahlah keluar apa pun. Okey. Faham kan?
Okey, yang seterusnya. Tidur dengan cara tidak tetap punggung ke lantai. Okey, kalau dia tertidur, okey, tidur masuk keadaan terduduk. Okey, macam ni duduk biasa kan, lepas tu tidur. Okey, itu tak membatalkan. Tapi kalau dia tidur terangkat punggung dia, terjatuh. Itu baru batal wuduk. Okey, itu maksudnya. Okey, hilang akal dengan sebab pitam, mabuk, gila atau sakit. Ini antara penyebab. Hilang akal gila sekejap batal wuduk. Okey. Okey. Seterusnya, bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrim, yang bukan mahram. Okey. Yang mahram ni maksudnya apa? Kalau dengan adik-beradik kita tak ada masalah. Okey, jantina pun adik pegang kakak, adik pegang tangan kakak, kakak pegang tangan adik yang lelaki. Okey, ataupun pegang tangan abang ke, batal lah wuduk? Tak batal. Okey, yang bukan muhrim, yang mahram yang mana? Selain daripada tu. Okey, mak tak ada masalah. Okey, dia mahram. Okey, yang bukan mahram ni kita sentuh kawan kita ke, jiran kita ke, yang bukan yang selain berlainan jantina, salah antaranya. Okey, itu yang mahram. Okey, maka terbatal wuduk. Seterusnya, menyentuh kemaluan manusia dengan tangan, dengan tapak tangan atau perut jari. Okey, maksudnya sentuh kemaluan. Okey, dia maksudnya sentuh kat depan ni. Dia tersentuh kat depan ni, maka batal wuduk. Okey. Sini ataupun sini, maka batal wuduk. Okey, seterusnya menyentuh lingkaran dubur dengan tapak tangan atau perut jari. Okey, dekat perut jari sini, jari kat sini dia sentuh punggung. Okey, kawasan lingkaran tersebut dekat lubang tu kan, kamu sentuh, maka terbatal. Okey, batal. Boleh faham kan? Okey, ini antara perkara-perkara yang boleh membatalkan wuduk. Okey, ingat kalau buat benda ni confirm wuduk kita batal. Okey. Kita tengok sini ada aspek kunci ilmu ni. Okey, hadis. An Abdullah bin Amru anna Rasulullah SAW marra bi Sa'din wa huwa yatawaddau faqala ma hadza saraf faqala afil wudu'i israf qala na'am wa in kunta ala naharin jar. Ibn Majah. Abdullah bin Amru berkata bahawa Rasulullah SAW pernah lalu berdekatan dengan Sa'ad yang sedang berwuduk. Lalu baginda bersabda, mengapa membazir? Okey. Lantas Sa'ad bertanya kembali, adakah ketika berwuduk pun ada pembaziran? Rasulullah SAW menjawab, ya, sekalipun kamu berwuduk, okey, di sungai yang mengalir. Tengok kan? Okay, ambil wuduk pun dia boleh berlaku pembaziran. Selalunya kita buka paip, sebelum sentuh dah buka dah deras. Itulah pembaziran namanya. Okey, kadang-kadang itu nak guna sikit je. Okey, buka je dah banyak. Okey, boleh kan? Kita ubah kali ni insya-Allah. Kita sama-sama kita akan cuba buat. Okey. Tutusan minda. Okey, Okey, dah habis dah ni. Okey, seterusnya. Penemuan saintifik dalam amalan wuduk. Dalam apa yang Allah suruh kita buat, dia mesti ada kaitan. Okey, ada sebabnya. Kita tengok. Kenapa Rasulullah Allah SWT minta kita buat perkara-perkara macam ni? Ambil wuduk, kena basuh tangan lah, kena kumpul basuh hidung, apa semua lah kan? Dia ada sebabnya. Kita tengok kat sini. Okey, hidung, mulut, okey, telinga ni kamu tahu. Kita tengok. Penemuan saintifik menunjukkan bahawa amalan berwuduk memberikan kesan positif terhadap kesihatan tubuh badan. Ketika berwuduk, seseorang akan membasuh mulut. Kita basuh mulut tadi kan? Hidung dan muka yang sering terdedah kepada ancaman kuman. Kamu tengok kan? Tempat anggota wuduk kita, semua kawasan-kawasan terdedah kepada benda luar. Okey, yang terdedah. Okey, antaranya termasuklah kuman. Staphylococcus. Susah saya nak tebuk ni ya. Dia ni bacaan dia. Staphylococcus epidermis. Okey, dan Streptococcus pyogenes. Okey, yang sering menyerang kulit. Minta maaf lah kalau ustaz salah sebut ni ya. Ini orang sains dia pandai lah sebut yang cara yang betul ni. Okey. Streptococcus pneumoniae. Okey, yang menyerang paru-paru melalui rongga pernafasan. Ini antara virus ataupun kuman yang boleh serang badan kita yang ada kat luar ni, dia boleh menyerang.
Okey, kalau kita ambil wuduk, maksudnya kita telah basuh dia. Okey. Cuba kamu tengok sekarang ni, dalam keadaan sekarang yang kita dalam pandemik ni kan, kerajaan pun selalu menasihat kita, Kementerian Kesihatan nasihat kita, sekarang ni keluar mana-mana, kita sentiasa basuh tangan, betul tak? Basuh tangan, bahkan boleh basuh muka, kan? Tengok dalam Allah SWT dah buat dah wuduk ini. Okey, dia buat wuduk, kalau siapa sentiasa berwuduk, pasti dia akan lebih selamat daripada virus yang menular sekarang ni, insya-Allah. Okey? Apabila seseorang berwuduk, anggota badannya bersih dan selamat daripada serangan kuman dan jangkitan penyakit berbahaya. Betul tak saya cakap tadi? Dalam masa yang sama, kulitnya menjadi lembap dan mampu mengawal kestabilan suhu badan. Bagus. Okey. Terdapat kajian yang mendapati, pusat saraf manusia yang paling peka berada pada bahagian tangan. Ni tangan, kaki dan dahi. Pusat saraf tersebut akan segar apabila dibasuh dengan air. Tempat-tempat sensitif ni, mungkin kalau kita basuh, sebab tu badan kita pun akan jadi lebih segar. Okey. Okey, boleh kan? Okey, kita tengok hikmah berwuduk. Tadi sains pun kita dah nampak dah kehebatan wuduk ini. Jadi sebenarnya apakah hikmah lain berkaitan dengan wuduk ni? Yang pertama sekali, membersihkan anggota badan dan mencernihkan rohani. Itu hikmah yang pertama. Kedua, memberikan ketenangan, kesegaran dan mengawal perasaan marah dan tekanan. Ketiga, mengambil wuduk di rumah sebelum ke masjid, menambahkan kesempurnaan solat. Dahsyat, hebat. Menambah keimanan dan keyakinan kepada hari akhirat. Okey, seterusnya yang kelima, mendapat keampunan Allah SWT dan keluar dosa daripada basuhan wuduk. Ya Allah. Okey. Seterusnya yang keenam, kawasan basuhan wuduk akan bercahaya pada hari akhirat. Tengokkan kelebihan dia. Okey, kita akan dapat kat dunia pun kita dapat kelebihan, kat akhirat pun kita akan dapat kelebihan. Dahsyatnya wuduk ini. Okey, marilah kita sama-sama lepas ni kita cuba kalau boleh sentiasa dah berwuduk. So ingat nak wuduk, alamak aku tak ada wuduk ni, aku batal. Ambil wuduk, tak ada masalah. Okey, selagi kita berada dalam wuduk, selagi itulah kita akan mendapat pahala. Sebab apa? Sebab kita sentiasa bersih dari segi rohani dan juga jasmani. Okey, kita tengok kunci ilmu ni last. Okey, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu mendapat keistimewaan kerana sentiasa berwuduk dan menunaikan solat sunat selepas wuduk, sehingga Rasulullah SAW mendengar bunyi tapak kasut beliau di dalam syurga ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dahsyat, hebat. Okey, itulah kelebihan Bilal bin Rabah. Sehingga hari ini kita kenal siapakah Bilal bin Rabah. Sehingga orang yang nak azan dekat masjid pun kita sebut, siapa jadi Bilal, siapa jadi Bilal. Okey, dahsyat Bilal bin Rabah. Okey. Okey, so Ustaz rasa setakat hari ni dulu. Okey, setakat ni dulu. Okey, kelas kita. Okey. Ustaz harap kamu semua faham berkaitan dengan apa yang Ustaz ajar hari ni berkaitan dengan wuduk. Yang mana sebenarnya tajuk wuduk ni ada dalam bahasa. Kita akan buat amali. Ustaz akan uji seorang demi seorang. Okey. Cuma sekarang ni Ustaz tak dapat uji sebab kita dalam keadaan pandemik kan. Semua berada di rumah. Okey, tak ada masalah. InsyaAllah boleh tanya juga mak dan ayah juga macam mana cara wuduk yang betul. Okey, dan kamu juga boleh nak, kalau tak yakin juga, kamu boleh juga buat rakaman video kamu ambil wuduk, kamu send dekat Ustaz, tanya Ustaz, adakah wuduk kamu tu betul. Okey, Ustaz insya-Allah, Ustaz pun boleh komen, boleh bagi tahu kamu. Okey? Ingat, wuduk ni penting. Kalau wuduk kita tak sempurna, maka solat kita pun tidak sah. Sebab apa? Sebab solat itu penting. Lepas kita mati, okey, selepas Allah tanya soalan-soalan ringkas, maka Allah akan tanya, okey, malaikat akan tanya soalan berkaitan dengan solat. Okey, wallahu alam. Okey, itu saja daripada Ustaz. Siapa ada sebarang pertanyaan, boleh komen dekat bawah ataupun WhatsApp Ustaz ataupun Telegram Ustaz, PM Ustaz. Okey. Jadi setakat ini dulu kelas kita. Tutup dengan majlis kita dengan kafarah was suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr
إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.